Laporan pertama, Badan Bebas First Instance Body FIB mengumumkan Kelab Kedah Darul Aman FC KDFC dikenakan hukuman pemotongan 3 mata bagi pertandingan Liga Super musim 2024-2025 dan denda RM50,000 atas kegagalan membuat penyelesaian penuh tunggakan gaji bagi tahun 2023. KDAFC telah diberikan masa untuk menyelesaikan keseluruhan tunggakan gaji berkenaan pada 30 Mac 2024. Namun selepas tarikh akhir itu, kelab berkenaan gagal mematuhi syarat yang ditetapkan oleh FIB. Dalam satu kenyataan oleh pengerusi First Instant Body FIB, Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Muhammad Yus Sharif menyebut bahawa FIB mengambil maklum surat daripada KDFC bertarikh 28 Mac 2024 berkaitan penyelesaian 50% jumlah tunggakan gaji bagi tahun 2023 dan surat persetujuan penjadualan pembayaran baki tunggakan gaji yang ditandatangani 75% pemain dan pegawai terlibat bertarikh 29 Mac 2024. Namun ianya masih tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan iaitu penyelesaian penuh tunggakan bayaran gaji bagi tahun 2023. Justru KDAFC dikenakan tindakan berkuat kuasa Khamis 4 April 2024 berdasarkan kepada Peraturan Perlesenan Kelab MFL edisi 2023 artikel 2.4-C Licensing Section. Bagaimanapun, sekiranya KDAFC gagal membuat pembayaran penuh tunggakan gaji atau mengemukakan bukti dokumen keuangan untuk menyelesaikan pembayaran pada 20 April 2024 jam 5 petang, maka lesen kebangsaan KDAFC boleh ditarik balik seterusnya. Kelab itu tidak layak untuk beraksi dalam saingan Liga Super bagi musim 2024-2025. Sementara itu, FIB mengesahkan bahawa kelab KL City FC telah berjaya menyelesaikan pembayaran tunggakan gaji bagi tahun 2023 sebelum tarikh akhir 30 Mac lalu. Sebagai bekas pemain Kedah, Rodney Kelvin akui berasa simpati dengan keadaan semasa bekas majikannya itu. Belum apa-apa sudah terima hukuman pemotongan 3 mata rentetan kegagalan Kedah Lansai Hutang 2023 membawa kepada langkah kiri skuad kendalian Nafuzi Zain musim ini. Jika gagal tepati syarat tarikh akhir 20 April depan, Kedah berdepan kemungkinan turun ke Liga M3. Sebab yalah, tapi untuk saya agak rugilah kalau Kedah terkeluar daripada saingan Liga Malaysia ni sebab kita tahu Kedah pasukan yang hebat, pemain-pemain yang ada kan. So satu kerugian lah kalau benda tu terjadi lah. Selepas hampir setahun, Rodney akhirnya buka mulut punca dia angkat kaki lebih awal dari Kedah yang melibatkan isu kelewatan pembayaran gaji membuatkan Rodney ambil keputusan drastik. Rasa juga bila tak ada gaji, so yalah kita sebagai player pun ada komitmen jugalah untuk nak settle, untuk bagi keluarga. So untuk saya untuk terminate awal tu, saya tu je lah jalan yang terbaik saya lah. Okey, kita pun dah mendengar apakah komen Rodney. Dia sendiri memiliki pengalaman saya rasa dengan KDA. Ya. Dia pun memberikan sebab setahun saja, semusim saja terus angkat kaki, sudah pasti masalah ini besar dan menjadi barah. Jadi kita bersama dengan wartawan bola sepak Fina Nasum yang lebih maklum tentang permasalahan yang dihadapi oleh pasukan Kedah. Terima kasih Fina. Pertama sekali sebelum kita melanjutkan soalan-persoalan kita mengenai pasukan Kedah ini. Apakah sebenarnya kemelut yang melanda pasukan sehebat Kedah, pasukan yang boleh dianggap sebagai antara bangsawan dalam Liga ini? Sangat mengejutkan, Fina. Silakan. Saya rasa mungkin dari segi perbelanjaan itu sendiri, seperti mana yang kita lihat ketika ini Kedah begitu struggle untuk memastikan ataupun melangsaikan baki hutang gaji pemain dan juga jurulatih untuk tahun 2023. Kenapa terjadi sebegitu? Saya difahamkan Kedah adalah pasukan yang membayar gaji paling mahal selepas JDT. Wow. Itu adalah sesuatu yang amat mengejutkan. Saya tidak pasti apakah rencana dan juga perancangan yang cuba dilakukan oleh pihak pengurusan terdahulu. Saya fikir rentetan daripada keadaan itulah yang meletakkan Kedah dalam situasi yang cukup perit, cukup sukar untuk mereka survive bagi pembukaan musim 2024. Dan ini sebenarnya bukan hanya Kedah semata-mata yang berhadapan dengan kesulitan.
sudah pasti penyokong sendiri pun rasa berat hati melihat pasukan kesayangan mereka berhadapan dengan permasalahan sebesar ini. Dan sekaligus hasrat untuk melihat Kedah beraksi lebih cemerlang ataupun berada dalam kondisi lebih baik di bawah kendalian Nafuzi Zain. Nampaknya saya tak pasti Akbar, kalau mereka mampu untuk menyelesaikan segala masalah sebelum ataupun pada 20 April, mungkin mereka survive lah untuk berada dalam saingan liga. Sekiranya sebaliknya, anda tahulah jawapan dia. Di mana Kedah untuk 2024? Okey, dan persoalannya juga ramai yang tertanya apakah pemilik KDFC iaitu Tan Sri Daud Bakar dan juga pengurusan terkini ini sudah pun menemui mungkin sebarang jalan lah untuk menyelesaikan perkara ini, Fina. Saya tidak mengatakan yang mereka tidak membuat ataupun tidak take action dengan apa yang sedang berlaku, dan difahamkan juga pihak pengurusan Kedah ketika ini cuba sedaya upaya untuk menyelamatkan pasukan Kedah. Namun kita sendiri, kalau kita tahu apa punca utama yang susah sangat mereka nak mendapatkan bantuan kewangan, kalau boleh saya pun nak tahu apa sebabnya. Tetapi apa yang dapat saya kongsikan di sini, pendekatan yang diambil oleh pasukan Kedah pada musim ini adalah dengan melakukan perjanjian domestik di antara majikan dan juga jurulatih dan juga pemain yang terlibat dengan masalah hutang tertunggak ini, di mana mereka akan menyelesaikan gaji secara berperingkat sehingga tarikh akhir pada 20 April. Jadi itu adalah orang kata talian hayat terakhirlah untuk pasukan Kedah. Sekiranya tidak berlaku, kita pun nampak MFL sudah pun mula menjalankan tanggungjawab mereka sebagai badan pengelola menerusi pemotongan 3 mata. Itu sudah cukup untuk memberikan amaran yang keras untuk pasukan Kedah betapa mereka perlu menyelesaikan mahu tidak mahu, by hook or by crook, pada 20 ataupun sebelum 20 bulan masalah settle. Okey, tarikh akhir yang sebelum ini 30 Mac tu tarikh hari yang keberapa? Itu Ketiga. Tak silap saya kedua. Dan kemudian ditarik hingga ke 20 April sekarang ini. Itu pun disebabkan Kedah memberikan jaminan mereka mampu untuk menyelesaikan segala baki hutang yang ada. Jadi MFL terima kerana ia melibatkan perjanjian domestik di antara pemain dan juga majikan. Jadi mungkin itu adalah orang kata last chance lah untuk pasukan Kedah. Betul last chance atau akan ada satu lagi perubahan? Saya yakin MFL tegas dalam menangani isu ini. Saya faham Kedah adalah satu pasukan yang besar, memiliki nama yang cukup ampuh, memiliki fanbase yang cukup besar, antara pasukan yang pernah dinobatkan sebagai pasukan terbaik ataupun memiliki penyokong terbaik sebelum ini. Jadi tetapi sekiranya dibiarkan permasalahan ini berlanjutan, berterusan, saya tidak nampak Kedah mampu untuk menjadi industri. Maksud saya, hasrat untuk melihat bola sepak sebagai satu industri akan tercalar dengan masalah yang dihadapi oleh pasukan Kedah ini. Jadi apa-apa pun, sayang macam mana pun, satu keputusan tegas perlu diambil sekiranya keadaan tidak memihak kepada Kedah pada 20 April nanti. Tapi saya mengharapkan Kedah mampu untuk menyelesaikan baki hutang. 2 minggu saja lagi ni. Betul, itu adalah satu. Saya tak nampak itu masa yang panjang lah. Sekejap je tu. Sebagaimana kita lihat penyokong risau, kita sebagai pengamal media juga risau. Saya fikir pemain yang ada dalam KDFC itu sebenarnya lebih terkesan. Sudah pasti pelbagai persoalan yang difikirkan, nak training betul-betul ke, tak tahu masa depan pasukan akan bermain di Liga Super ataupun tidak. Mungkin perkara begitu memberi banyak impact lah kepada pemain-pemain final. Saya difahamkan untuk bajet 2024 mereka sudah ada. Jadi apa yang perlu mereka selesaikan adalah 2023. Mahu tidak mahu, apa pun situasi ketika ini, saya yakin Nafuzi Zain bersama dengan anak buah beliau menjalani tanggungjawab yang sebetulnya sebagai pasukan yang sedang membuat persediaan untuk musim 2024. Tetapi ke mana mereka, sama ada di Liga Super ataupun M3, yang tak pasti sekarang ni. Itulah yang tak pasti sekarang ni. Ya, okey.
Pendek Fina, rasanya okey, boleh selesai Kedah. Saya yakin keadaan itu mampu diselamatkanlah atas dasar mereka beri jaminan. Itu orang kata last janji dah. Beri jaminan untuk benda ni akan settle. Jadi kalau dah ada satu deadline yang akhir tu, saya rasa mungkin ada sesuatu, kita akan mendengar satu kabar yang gembira penghujung April ni. So 20 April akan menjadi penentu mungkin talian hayat terakhirlah kepada pasukan KDA Kedah FA. Jadi kita mengharapkan ada berita gembira saja yang kita dengar nanti. Betul. Okey. Terima kasih Fina Nasrul. Baik, apa pun terima kasih Fina. 20 April, so 18 April mungkin kita dah tahu dah kot kan? Harap-harap. Ataupun sebelum tu lagi? Harap-harap lebih awal. Lebih awal Lebih awal lagi. Terima kasih Fina. Sama.